kita akan membincangkan berkenaan kesan COVID-19 kepada industri perfilman negara. Dan sebab kita, ialah kebanyakan daripada kita yang sebagai penonton sahaja beli tiket wayang, masuk tengok, kita tak tahu tentang segala perik jerih di belakang tabir yang dilalui oleh mereka untuk menghasilkan produksi tersebut. Tapi dengan situasi sekarang, bagaimana sebenarnya impak COVID-19 ini kepada industri perfilman negara khususnya? Kita di studio pagi ini ingin mengucapkan selamat datang juga terima kasih kepada Tuan Zahdin Aris yang merupakan Setiausaha Kehormat Persatuan Penerbit Filem Malaysia. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini. Ramai yang rindu nak tengok wayang, ramai yang rindu nak menunggukan bagaimana produksi daripada artis-artis sayangan mereka, dan pengarah juga merindui untuk berkarya. Tapi di awal bila kita melalui situasi ini, apakah impak bila mana situasi COVID ini bukan saja perfilman di Malaysia, perfilman di seluruh negara, di seluruh dunia juga sebenarnya terkesan. Pandangan awal Tuan. Dia kalau kita rujuk balik pada tahun lepas tahun 2020 yang mana menunjukkan rekod yang sangat merudum. Pada kebiasaan setiap tahun kita mengeluarkan filem tempatan lebih kurang dalam 60 ke 70 titles filem satu tahun. Dan tapi kalau tahun lepas jumlahnya amat menyedihkanlah. Dan keseluruhan kalau kita mengikut catatan yang lepas, rekod filem tempatan dalam masa dan juga filem international dan lebih kurang dalam 300 title, dan kutipan juga lebih kurang dalam mendekati 1 juta. 1 bilion ringgit kutipan. Tapi tahun lepas oleh kerana keadaan pawagam yang sekejap dibuka, sekejap ditutup, dan separuh dalam keadaan yang sekarang ni ada yang dibuka dan ada yang ditutup, terutamanya di kawasan-kawasan Klang Valley, Kuala Lumpur, Selangor dan sebagainya. Itu adalah kawasan pusat mendapat kutipan yang bagus. Tapi oleh kerana PKP ni kita tak dapat nak elakkan apa-apa lah. Itulah nasib bagi industri perfilman yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, dan juga kita lihat daripada kesan langsungnya daripada penutupan panggung wayang ini. Dan bagaimana Tuan melihat kesan secara menyeluruh terhadap ekosistem industri perfilman negara, mungkin dari segi bakat seni, pengkarya dan juga pekerja-pekerja di belakang tabir? Okey, kalau nak katakan sebuah industri itu merujuk kepada kutipan yang lepas, agak segan untuk saya katakan sebuah industri lah. Kerana industri itu sendiri dah runtuh oleh kerana tidak ada perniagaan, ekosistem runtuh dan sebagainya. Dan kebanyakan sekarang ni penerbit-penerbit atau penggiat seni lebih aktif kepada platform TV, yang mana mereka mencubalah sama ada di RTM ataupun di OTT platform yang lain. Dan saya juga ambil kesempatan terima kasih kepada RTM, walaupun dalam keadaan PKP sekarang ni, proses untuk mendapatkan kerja-kerja di RTM seperti biasa. Mereka telah mempunyai sistem online yang kita boleh submit online, bukan macam dulu-dulu lagi kita kena pergi RTM, kita kena beratur. Sekarang ni boleh submit online saja. So masuk di RTM lebih canggih lah sekarang daripada yang dulu. Dan terima kasih kepada RTM lah. Dan kebanyakannya penerbit terpaksa beralih-alih. Beralih-alih. Dan ini juga satu pembaruan lah untuk industri perfilman itu sendiri lah. Dan pawagam tak jalan kan. Ya, bila Tuan sebut beralih arah, ada di antara penerbit filem yang beralih ke dalam talian jual filem mereka secara dalam talian dan sebagainya. Adakah itu yang dimaksudkan dengan beralih arah ataupun tukar terus production ke TVC dan sebagainya? Okey, daripada segi penerbitan itu satu perkara yang sama, tapi hanya platform saja yang berbeza. Namun walau macam mana pun platform yang ada sekarang ni, yang OTT sekarang ni tidak boleh menandingi yang mana platform yang pertama, iaitu pawagam. Kerana fakta kita melihat kalau pergi menonton di pawagam, seorang membayar tiket RM15. Nah, daripada RM8 ke RM15 ataupun ke RM50. Tapi kalau menonton di rumah, mungkin satu family membeli package RM15 menonton 10 atau 15 orang. So jadi kutipan tu tak akan
mencapai bagaimana kutipan di pawagam. Baik Tuan, penutupan panggung wayang ini kita masih tidak tahu lagi sampai bila, dan melihat kepada keadaan semasa penilaian risiko yang dilaksanakan oleh pihak Majlis Keselamatan Negara, sudah pastinya ia merupakan satu tindakan yang perlu dilakukan untuk kita memastikan kesejahteraan dan juga keselamatan masyarakat. Namun untuk memastikan industri perfilman ini terus bertahan, terus survive, apa antara perancangan? Mungkin ada strategi yang perlu dilakukan untuk memastikan kelangsungan industri ini. Okey, pada saya satu kaedah baru perlu dilaksanakan lah. Yang mana kita dah tahu setahun yang lepas yang mana pawagam tidak berfungsi dengan normal, dan kita mengharapkan bantuan daripada kerajaan juga lah. Memang ada bantuan sebelum ni yang mana bantuan memberi dana kepada penerbit, tapi bantuan itu sekadar untuk sementara, melegakan sementara saya, lebih kurang macam Panadol lah, bagi hilang sekejap dan dia akan datang balik isu yang sama. Sesuatu industri yang bagus, industri itu tidak bergantung sepenuhnya kepada dana-dana kerajaan. Betul. Kerana filem ni adalah satu industri on a consumer base. So jadi bergantung kepada consumer terus. Dan satu perancangan yang terperinci perlu dibuat, yang mana kita harus menukar instead of ekosistem yang kita, pawagam sebagai ekosistem yang pertama, dan kita harus tukarkan arah yang mana digital platform ni adalah ekosistem yang pertama sekarang ni. So mungkin kerajaan boleh bantu pula untuk membuka-buka peluang yang lebih kepada penerbit untuk menyertai OTT platform peringkat antarabangsa. Kerana kalau kita mengharapkan saja di peringkat tempatan, kita tidak cukup volume untuk dapatkan balik kutipan yang bagus. Itu. Sering kita dengarkan sebab mereka yang bekerja di belakang tabir ini freelancer ataupun mereka secara bebas, dan bila ada job ada duit, bila tak ada job tak ada duit. Bagaimana dari sebagai orang industri sendiri, Tuan Zarin lihat boleh diberikan satu struktur yang lebih kukuh untuk mereka yang bekerja di belakang tabir ini, supaya bila berlaku situasi yang tidak konvensional seperti ini, kadang-kadang alangan tak ada pandemik pun, kadang-kadang tak ada job pun sesak juga. Tapi bagaimana untuk memastikan satu persekitaran yang lebih sihat dari segi pendapatan mereka dalam industri perfilman? Okey, industri perfilman tu sendiri atau industri kandungan kreatif ni, penerbit ni adalah majikan. Apabila penerbit dapat laksanakan kerja, dan penerbit harus berkongsi sama dengan freelancer, iaitu artis, pengarah dan pelakon apa semua lah. Dan isu sekarang ni isu survival. Macam mana nak hidup. Sekiranya dalam keadaan sekarang ni tidak dibenarkan syuting dan sebagainya, yang ada yang boleh syuting dalam studio, ada yang tak boleh. So jadi perkara tu amat menyusahkan industri itu sendirilah. Tapi kita perlu teruskan perjuangan yang mana penerbit ni perlu melaksanakan kerja-kerjanya untuk menyiapkan projek-projek dia. Dalam masa yang sama, orang lain pun ada kerja juga. So jadi dia tergantung pada penerbit itu sendirilah. Dan dalam keadaan sekarang ni banyak penerbit yang agak susah. Kadang-kadang ada kerja yang sedang dilaksanakan tetapi terpaksa dihentikan sementara oleh kerana perlu mematuhi arahan PKP, PKPB, PKPD itu, dan kita terpaksa lalui lah semuanya. Dalam situasi sebegini, bukan sahaja industri pelancongan, industri perfilman, kita juga lihat walaupun kerajaan bagi polisi yang cukup cantik, kita ada sesuatu untuk semua orang, tetapi ada macam pihak institusi keuangan yang agak liat kreatif industri nak bagi loan pun macam nak ia tidak mendapat penghormatan yang sepatutnya daripada pihak bank dan juga institusi keuangan. Sebab kalau tunggu daripada government semua pun berat juga. Jadi bagaimana pihak corporate ini boleh memberikan lebih sokongan kepada para pereka filem ini ataupun penerbit filem ini supaya mereka juga dapat bekerja seperti biasa? Okey, untuk pembiayaan untuk pembiayaan industri kreatif, kerajaan telah menyediakan melalui Marketing Ventures, dan kita boleh dapatkan pinjaman daripada situ, dan kita juga boleh dapatkan pinjaman daripada bank-bank yang lain. Tapi asas dia kena ada lah, dan projection yang kita buat tu kena ada lah, yang sewajarnya lah. Kadang-kadang ada masalah-masalah syarikat itu sendiri untuk memohonkan, tidak semestinya. Tapi saya nampak untuk pembiayaan tidak ada masalah lah.
Tapi daripada segi pelaksanaan kerja tu sendiri oleh kerana keadaan sekarang kan, itu yang menjadi masalah kepada industri itu sendiri. Baik Tuan, kita lihat akibat daripada penutupan panggung wayang ini, banyak filem-filem yang terpaksa ditangguh terlebih dahulu, tidak dapat ditayangkan untuk sementara waktu. Jadi kesannya apabila panggung wayang nanti dibuka, adakah akan wujud berlakunya lambakan filem yang tak ditayangkan, Tuan? Sekarang sendiri pun telah ada lambakan filem yang mana tidak dapat dikeluarkan, terutamanya filem-filem yang berskala besar. Ya, filem-filem scope production, filem-filem extrusion dan sebagainya. So jadi untuk meletakkan sesuatu filem ni di OTT platform, macam saya nyatakan tadi, volume tu tidak cukup untuk meraih kutipan. Dalam pemikiran filem ni, kalau kita belanja lebih kurang dalam 5 juta, kita perlu dapat 3 kali ganda. So kalau sekali ganda kita dapat 10 juta, itu baru break even. Dan kalau kita dapat 3 kali ganda, itu barulah kita dapat sedikit keuntungan dan terpaksa menolak lagi 25% cukai hiburan. Itulah dia punya keadaan yang sebenar. So jadi kalau yang kecil-kecil ni, mungkin filem yang bawah 1.5 juta tu sesuailah untuk OTT platform di televisyen. Dan kita juga menghadapi isu cetak rompak lah. So itu yang agak memang sukarlah untuk kita tandingi isu cetak rompak ni. Sebelum pandemik pun dah jadi satu isu, sekarang memang tersangat pening. Dari segi SOP pula Tuan, sekiranya penggambaran itu, yalah, undang-undang tu sedikit sebanyak dilonggarkan untuk, tapi dengan SOP yang diberikan, apa agaknya SOP, bagaimana sebenarnya SOP ini dilaksanakan di kalangan yalah, penggambaran belakang tabir, sebab kru kita ramai, dengan satu jumlah yang ramai. Jadi bagaimana barangkali mereka masih boleh bertugas tanpa menjejaskan situasi kesihatan sekarang? Saya mensyorkan aktiviti penggambaran ini tidak boleh dihentikan. Dan kita harus mematuhi SOP yang telah dikeluarkan oleh MKN itu sendiri. Sekiranya aktiviti itu dihentikan, maksudnya ramai yang tak boleh cari makan. So jadi sekarang ni kita dalam dilema, sama ada kita takut kena COVID ataupun kita tak ada duit nak makan. So ini yang perlu timbangkan. So jadi nak tak nak kita terpaksa teruskan penggambaran tu dan menyelamatkan penggiat industri yang aktif dekat dalam industri itu sendiri, dan dalam masa yang sama mempermudahkan bagi pihak penerbit untuk melaksanakan tugas. Itulah, untuk mencapai keseimbangan antara untuk menjana pendapatan dan juga menjaga kesihatan itu perlu bermula dengan kawalan kendiri kita, pematuhan SOP itu untuk kita memastikan semua kru, semua yang terlibat dalam industri perfilman ini selamat dan juga boleh dijalankan. Itulah sedikit perbincangan kita. Mungkin ada sedikit harapan ataupun rangkuman daripada industri perfilman ini. Bagaimana Tuan melihat kesannya secara menyeluruh kepada ekosistem? Saya melihat kita terpaksa meneruskan perjuangan yang mana adalah walaupun dalam keadaan PKP atau PKPPD, kepada penggiat-penggiat seni yang telah terkena COVID-19 dengan secara sukarelanya memaklumkan kepada yang lain lah, as a public figures. So jadi kita kena maklumkan, kita kena jujur pada diri kita sendiri dan kita kena jaga diri kita sendiri dan memaklumkan kepada yang lain. Jangan malu-malu, jangan takut pula nak maklum kerana takut tak dapat job ke apa semua. Itu bukan, itu tanggungjawab kita untuk memaklumkan kepada yang lain yang mana kita dah kena COVID dan minta siapa yang ada kontak rapat dengan kita tu juga ambil tindakan segera untuk mengurangkan lagi lebih berjangkit kepada yang lain. Itulah saranan saya. Terima kasih Tuan Zarin. Itu saranan yang sangat penting sebab stigma ni bukan satu masalah yang sangat besar misalnya. Tapi yalah, dalam situasi bila kita takut nak cakap, tapi impak atau risiko dibawakan kepada masyarakat luar itu mempunyai sekali lagi lama tak boleh syuting. Lagi lama, lagi tinggi nombornya, lagi lambat kita nak kerja nanti. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami pagi ini.